Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Besok, hari Isnin 20 November 2023, Mahkamah Persekutuan Putrajaya akan menyambung semula pendengaran petisyen seorang peguam dan anaknya yang mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 dalam usaha mereka untuk mengisytiharkan 20 peruntukan kesalahan dalam enakmen itu terbatal dan tidak sah dari segi perlembagaan persekutuan. Petisyen ini akan didengar oleh panel 9 orang hakim yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara sendiri, Tengku Mainun Tengku Mat. Pada persidangan hari esok, Mahkamah akan mendengar penghujahan pihak-pihak yang dinamakan sebagai sahabat mahkamah, antaranya Sistem Islam, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Petisyen yang difailkan oleh peguam Nik Elin Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman terhadap Kerajaan Negeri Kelantan. Pada persidangan yang terdahulu, Peguam Elin memperhujahkan bahawa peruntukan Undang Syariah Kelantan tidak sah atas alasan Badan Perhubungan Negeri Kelantan tidak mempunyai kuasa menggubal peruntukan Undang-Undang Jenayah kerana ianya bidang kuasa Parlimen. Manakala peguam yang mewakili Kerajaan Kelantan pula berhujah peruntukan undang itu tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. 2 hari lalu, saya membuat live streaming memperkatakan tentang isu ini dan mendapat perhatian daripada Nik Elin sendiri. Jom kita dengar sebahagian pandangan saya mengenai isu ini yang dijadikan isu politik oleh pimpinan PAS. Kita pergi ya. Dan yang kedua, kita akan berkongsi info terkini mengenai cabaran petisyen oleh peguam Nik Elin dan anaknya mengenai keabsahan enakmen Syariah Jenayah Negeri Kelantan yang dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Jenayah Sivil Persekutuan. Di negeri Kelantan ada 18 kesalahan jenayah, 18 section. 20 section. Kata asalnya 20, sekarang dah jadi 18, dibuang 2. So, mencabar keabsahan undang-undang yang diwatakan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan. So, antara kesalahan-kesalahan yang termasuk dalam 20 itu, undang-undang mengenai liwat, mengenai jual beli, undang-undang mengenai timbang, judi, main dengan binatang, main dengan bontot lah, segala macam. So, ini undang-undang jenayah. So, ada 18, adalah pecahan-pecahan dia bagi anak kau orang lapar semua. Dia bukan seperti undang-undang yang kita biasa dengar mengenai undang-undang Islam. Nikah, kahwin, perceraian lah, harta pusaka. Dia undang-undang kesalahan jenayah. Okey, undang-undang ini, cabaran ini, petisyen ini sudah dijadikan modal politik yang besar oleh pimpinan PAS. Okey, banyak. Saya dah tunjukkan video-video perbahasan kenyataan Hadi Awang di Muktamar, di Dewan Rakyat. Bagaimana, saya nak tunjuk, saya ulang balik. Bagaimana petisyen ini, wow, besar sangat, mencabar Islam, mencabar Tuhan, mencabar segala macam. Dan yang antara yang teruk juga, Taqiyuddin Hassan, Setiausaha Agung PAS juga berkata kalau dibenarkan petisyen ini diterima, wow, habis semua undang-undang Islam di 14 negeri kita ni, habis, out. Kononnya habislah kemuliaan lah undang-undang Islam ni, habis. Sampai sebegitu rupa mereka bagi saya jauh terpesong daripada fakta
fakta dia sebenarnya lagi. Okey, fakta. Kes ini difailkan pada Mei 2020. Dimasukkan pendengaran pada bulan Jun. Lepas itu bulan Oktober, mahkamah menerima petisyen itu. Okey, maksud okey akan diadakan dan menetapkan pendengaran dia pada 20 November ni lah. Sekarang 16 hari lagi. Pada waktu itu, kerajaan adalah mereka menjadi kerajaan. Okey, Perikatan Nasional. So 20 Oktober ni dah okey dah diterima, tak ada cabaran, tak ada protes. Waktu bulan November PIU Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, baru depa terbeliak mata, habislah. Dan yang paling teruk, Hadi Awang, semua pimpinan PAS ni menyalahkan kerajaan Pakatan Harapan, menyalahkan Anwar Ibrahim kerana membenarkan petisyen ini difailkan, dilakukan. Kita tahu benda ini berlaku, difailkan, diterima sebelum lagi Anwar Ibrahim lagi. Tapi itulah sebab isu politik. Sekarang ni mereka sekarang ni tour. Dekat semalam, ada dekat 2 jam lebih saya dengar lah penjelasan pakar-pakar mereka adalah di Parlimen Machang. Malam ini 16 hari bulan akan diadakan di Kota Baru. Tak silap saya lah. Setiap malam akan ada. Yang 18 akan diadakan petisyen bukan petisyen lah, ceramah penjelasan di Kuala Terengganu. Dan 20 hari bulan mereka menggerakkan satu demonstrasi, mengajak semua, Aziz Badar lagi, menggerakkan seluruh umat Islam lah, dengan NGO dia untuk berkumpul di kompleks Mahkamah Putrajaya. Macam tadi saya cakap, Posyok cakap tu, ini undang-undang ciptaan yang kau gubal ya, bukan undang-undang Tuhan. Biar betul lah berasaskan hukum hakam Tuhan. Tapi proses nak gubal, nak tulis undang-undang ni banyak kita tahu lah. Proses kesalahan, siasatan, pendakwaan, hukum hakam, semua panjang. Kau nak buat satu section pun dekat 2-30 muka pun mula selesai. Ni nak menyelesaikan daripada 20 enactment tu tak mudah. So jangan anggap apa yang kau buat nak digubal, nak diwatal sebagai undang-undang Tuhan. Ya, iyalah undang-undang Tuhan, tapi apa yang dibuat, digubal itu adalah daripada manusia, penuh dengan segala macam kekurangan. So jangan, kita dengar balik ni. Tengok macam mana hebatnya Abdul Hadi Awang. Sekarang berlaku satu kemungkaran yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Arwah kata, bukan hebat, dahsyat. Mencabar undang-undang syariat, mencabar hukum Islam. Kepada kita, hukum Islam syariat adalah immunity, kekebalan. Tak boleh dicabar. Macam raja tak boleh dicabar. Apalagi disebut dalam perlembagaan, Islam adalah agama persekutuan. Islam di bawah tuanku raja-raja. Islam kepunyaan rakyat, majoriti rakyat ini. Ini bermakna mencabar. Bila dicabar undang-undang syariat ini, mereka ambil kes ini, mereka tolak. Ini kuasa mahal, kuasa negeri. Bukan makna kita menafikan hak orang bukan Islam. Sekarang ni pandai-pandai mereka cabar Islam, cabar mahkamah syariat. Ini satu kerja yang orang Islam tak boleh biarkan sekali-kali. Dan sebab itu saya memberi amaran kepada kerajaan PS. Oleh kerana ini menyentuh umat Islam, menyentuh Allah Ta'ala, menyentuh raja-raja. Kalau PS tak mahu bertindak, kami akan bertindak. Ni baru ni, 2 minggu lepas perbahasan Hadi Awang di Parlimen. Nampak betapa mereka memanipulasi betul konon-konon PH. Satu lagi, kita tahu ini hak siapa-siapa pun nak mencabar. Inilah apa-apa perundangan. Kalau ketua hakim sendiri dengan 9 orang hakim yang paling bijak untuk nak mendengar ni, apa maksud dia? Kita merendah-rendahkan. Inilah kehakiman. Kalau tak ada asas, mereka dah tolak awal lagi. Tapi sebab ada asas, diterima. Jangan kata satu lagi untuk nak blamekan Anwar Ibrahim PH lah. Kerajaan PH tau, ingat dah dengar. Ada satu, masalah kemiskinan ini. dosa besar weh.
kau mengaitkan majlis, nak mengajar Anwar Ibrahim, nak campur tangan, nak suruh Anwar call Tengku Maimun, suruh tolak petition. Mana apa? Kau dengar lah benda, tengok apa sebenar yang berlaku lah. So, mereka mencabar, itulah mencabar Islam, mencabar segala macam. Tapi kalau kita fikir secara logiknya, kita ni sebagai manusia, kita fikir secara logik. Kalau dalam kes Iki Putra sudah jadi presiden, maksudnya kes ni digugurkan kerana apa? Bertentangan. So, kalau kita biarkan kes di Kelantan ini yang melibatkan kes yang sama ni, Mahmud Kang ni, kalau berlaku siapa-siapa lah yang buat kes yang sama seperti Iki Putra, dia akan merujuk balik kepada kes Iki Putra, dia dibebaskan. So, apa maksud dia? Berlaku kelopongan dalam undang-undang syariah Kelantan. So, lebih elok benar ini supaya keadilan dibuat kepada mahkamah keadilan, kepada orang yang kena ni, diselesaikan dahulu. So, kelopongan itu, pertembungan itu, pertindihan antara undang enakmen syariah negeri dengan undang sivil jenayah persekutuan dibersihkan, diclearkan supaya setiap orang yang dituduh itu okey. So, mereka tak mau nak pandang daripada sudut itu. Okey, kalau tidak, habis. Mereka rujuk balik ke Iki Putra, dilepaskan. Sebab undang-undang persekutuan jauh lebih tinggi daripada undang syariah. Saya rasa lah, pada pandangan saya, minta maaf saya cakap lah, undang-undang yang sedia ada ni, sudah ada. Undang-undang sivil persekutuan ni dah banyak cover semua judi. Kita tengoklah cover semua belakang. Anwar Ibrahim boleh kena. Saya tetap percaya Islam, Muslim, bangsa kita saya ada. Tapi liberal dari segi pandangan, dari segi hak orang lain, dari segi macam banyak liberal ni, skop dia luas. Kalau tuan-tuan tengok search Wikipedia, liberal ni sangat luas. Tapi kau nak hantam semua liberal ni sebagai boleh agama lah, tak ada, bukan lah. Okay. Apapun 20 November besok akan kita dengar apa penghujungnya kes petition ini. Adakah ia akan selesai atau akan disambung ke hari lain? Kita tunggu perkembangannya besok hari. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel saya mengenai perkembangan isu ini. Kata saya, untuk ulasan kali ini, teruskan memberi sokongan kepada channel Asyrati. Terima kasih. Wassalam.